warahmatullahi taala wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma iftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zidna ilman nafi'a warzuqna fahma. Allahumma yassir wa la tu'assir. Rabbi tammim bi khair amin amin ya rabbal alamin. Qala Allah Ta'ala fil kitabil aziz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Shadaqallahal azim. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam sayusibu ummati daul umami ya Rasulullah wa ma daul umami al-ashar wal batar wat takasur wat tanajush fid dunya wat tabaghut wat tahasud hatta yakuna al-bakhyu aw kama qala rawahu Imam Al-Hakim. Dihormati tuan-tuan muslimin muslimat rahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan selamanya sama-sama kita panjatkan setinggi-tinggi kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala yang mengizinkan pertemuan pada malam ni. Alhamdulillah, ini adalah malam yang ke-20 berapa dah ni dalam fasa pergerakan kawalan kita. Ini adalah hari yang ke-11. Kita berkampung di rumah masing-masing dan terpaksa kita mengawal pergerakan di atas dunia, dan hakikatnya di atas dunia ni pun memang pergerakan kita dikawal oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuma hari ini bila kerajaan mengumumkan mahu kita jaga, takut nak buat benda yang pelik-pelik. Sedangkan perintah Allah sejak bermula daripada kita lahir memang telah Allah sebut dah, wallahu khabirum bima ta'malun. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengetahui dan Allah memerhatikan daripada setiap perbuatan yang kita lakukan, sama ada dalam keadaan kita sedar ataupun tak kita sedar. Jadi insya-Allah, alhamdulillah, malam ni kita meneruskan bacaan kitab kita. Bacaan kitab kita siri yang ke-8 untuk pengajian kitab fiqh dan siri yang ke-9 untuk kitab hadis insya-Allah. Baik, tuan-tuan muslimin muslimat rahmati Allah. Untuk makluman, semalam kelepasan fasa kita ada tengah doa online, kita tengah live semalam, tiba-tiba Facebook dia jadi masalah. Baru kita tahu sebenarnya Facebook update beberapa layout baru dan beberapa benda barulah, algoritma baru untuk live Facebook. Saya yakin yang pertamanya disebabkan berlaku lambakan live yang terlalu banyak dalam satu masa. Jadi Facebook dia update dia punya sistem, dia upgrade dia punya sistem. Mungkin beberapa benda lah yang dia buat, termasuk di antaranya tadi kami cari butang untuk nak split post, tak ada. Ni duk tengah carilah untuk cross post, minta maaf, untuk cross post tak ada, dan beberapa benda lah yang lain membuatkan engagement memang ke laut lah ni. Kalau perasan ni baru 80 orang, bayangkan. Rasanya tak pernah lagi rendah macam ni kan. Tapi yang pertama Facebook update, yang kedua mungkin beberapa penyampaian saya ada kurang dan sebagainya, membuatkan ada orang yang mungkin tak berapa nak seronok dan sebagainya. Wallahu a'lam lah kan. Tapi ala kulli hal, insya-Allah kita teruskan pengajian. Mudah-mudahan Allah memberikan manfaat dan kebaikan untuk kita semua. Sambil-sambil itu mohon jasa baik sahabat-sahabat semua untuk bantu share di Facebook masing-masing dan juga share di link WhatsApp ataupun Telegram. Hantarkan sebanyak mungkin orang untuk kita pastikan, kalau bukan pada kuliah saya pun, mana-mana kuliah kita harapkan mudah-mudahan semua orang boleh ada pengajian-pengajian yang kita boleh join. Tak kisah kuliah mana pun, sebab kita yakin hari ni dalam kesibukan kita, kita bimbang kurangnya manfaat yang dapat kita buat. Dalam kesibukan kita ni, kita takut kurangnya manfaat yang boleh kita buat. Kita bimbang lebihnya mudarat yang kita buat hari ni, sehingga akan menjadikan wabak dan bencana itu jadi lebih banyak dan lebih teruk yang Allah bagi kepada kita semua. Jadi jom kita sama-sama kita manfaatkan untuk kita share dan ajak lebih ramai mungkin sahabat-sahabat kita yang lain yang mungkin sekarang ni dalam perjalanan balik kerja, yang mungkin tengah uruskan rumah dan sebagainya, agar kita boleh manfaatkan seramai-ramainya insya-Allah. Baik tuan-tuan, ramai berkenan nak berkumpul dengan ustaz, cuma kan sifas tapi tak dapat. Minta maaf lah, saya tak upayalah nak buat berkaitan notification. Saya duk fikir macam mana juga kita nak utilizekan
untuk ramai orang yang boleh mengaji kan. Tu saya kontak dengan ramai beberapa ustaz, saya kata buatlah live kan pengajian kan. Saya yakin walaupun pengajian kita ni tidak berbayar, tapi kadang-kadang mungkin Allah nak test ikhlasnya kita juga kan, ustaz-ustaz dan sebagainya. Allah nak test kita juga. Sebelum ni kita pergi mengajar, orang jemput, orang bagi jadi sumbangan. Jadi kita dapat juga. Tapi kali ni Allah bukan takat nak. Ni Allah nak test dalam kalangan kita sendiri. Sama bila Allah test macam ni, kita terus menyampaikan dak ilmu. Kita bimbang kat situ lah. Baik. Kita akan menyambung bacaan kitab kita insya-Allah. Malam ni kita masuk berkaitan tajuk fasal yang kelima daripada kitab Safinatun Najah, yakni berkaitan syarat istinja, menggunakan syarat-syarat istinja. Di antaranya syarat-syarat istinja menggunakan batu. Jadi tajuk malam ni dengan asbab kita beristinja, maka barulah tubuh tu akan jadi suci. Tanpa istinja, maka tubuh tu akan dalam keadaan dia akan tidak suci, dan bila tak suci nak solat dan sebagainya atau melakukan ibadah yang lain, maka akan mungkin boleh terbatal ataupun tidak sah daripada ibadah yang kita nak buat tadi. Jadi minta maaf. Jadi sebab tu pentingnya bab istinja, sehingga kan diletakkan bab istinja ni di antaranya di awal daripada perbahasan kita fiqh. Ada? Baik. Qala musannif rahimahullah taala amin amin ya rabbal alamin. Kata pegang kitab. Faslun syurutu ijza'il hajari thamaniyatun an yakuna bi thalathati ahjarin wa an yunkhiyal mahalla wa an la tajiffa an-najasu wa an yantakhilu wa an la yantakhila wa la yatra'a alayhi akhar wa la yujawiza safhatahu wa hashafathu wa an la yusibahu ma'un wa an takuna ajzaru zahiratan. Baik, yang pertama disebut syurutu ijza'il hajari samaniyah. Yang disebutkan syarat-syarat sah beristinja. Syarat-syarat sah beristinja ada beberapa benda, ada beberapa perkara. Yang pertamanya kena faham dulu apa makna istinja. Yang pertama, kita sama-sama ambil faham dulu apa makna istinja. Istinja dari segi bahasa ialah makna qata'in ataupun disebut dengan terputus. Terputus dah. Istinja dari segi bahasa, dari segi lughah. Yang pertamanya bermaksud terputus, maksudnya habis takat tu. Dari segi syarak pula, segi makna bermaksud menghilangkan najis yang keluar daripada khubul ataupun dubur. Anda ingat ada dua, khubul ataupun dubur. Khubul adalah kemaluan depan, dubur adalah kemaluan belakang. Khubul adalah kemaluan depan, dubur adalah kemaluan belakang. Sama ada menggunakan air ataupun lain-lain. Kita dah bincang dah kan beberapa benda yang boleh digantikan kalau ketika tidak ada air. Sama ada debu, sama ada batu, sama ada, kita dah bincang sebelum ni. Tapi ni alat alat debu tak ada. Kalau tadi tayamum, sebelum ni kita belajar tentang tayamum. Tayamum tu boleh diambil menggunakan debu. Tapi untuk istinja tak boleh guna debu. Jangan buat leceh. Pergi basuh kecil atau basuh berak menggunakan debu. Jam tuan-tuan. Tak menghilangkan, takut tambah kotor pula lagi. Termasuk di antaranya batu, daun kering ataupun tisu ataupun disebutkan kertas-kertas tisu. Baik. Hukum istinja. Ada 5 hukum istinja. Yang pertamanya wajib. Ketika mana keadaan boleh jatuhnya hukum wajib beristinja? Yang pertama ketika dengan sebab kencing atau buang air besar atau keluar benda yang najis dalam keadaan seperti danah atau sebagainya. Disebut dalam kitab Idaman Penuntut jilid yang pertama muka surat 15. Dia kata apa? Yang pertama, hukum istinja ni boleh jadi keadaan dia wajib ketika yang pertamanya ayat kencing, kita pergi kencing. Maka ketika tu wajib untuk kita beristinja. Mana istinja ni kita basuh, kita bersihkan dia.
Saya kita akan cerita nak bersihkan dengan apa. Dia bersihkan ada dua. Di antaranya ada menggunakan air dan menggunakan batu. Yang mana lebih afdal? Lagi kita akan bincang. Maka yang pertama dulu faham, istinja ni hukum yang pertama adalah wajib. Wajib ketika mana orang yang kencing ataupun orang yang buang air besar. Maka ketika tu jadi wajib. Maksudnya lepas kencing, lepas berak, kena basuh. Tak boleh duk main, ada berak kencing, lepas tu relax je. Dia terus masuk keluar tanpa dia basuh. Maka ketika tu boleh jadi hukumnya haram. Atau keluar benda yang najis dalam keadaan seperti nanah ataupun darah. So benda-benda yang basah yang keluar daripada kemaluan, sama ada kemaluan di depan atau kemaluan belakang, maka keluar dalam bentuk macam tu wajib kena basuh. Yang kedua boleh jadi hukumnya sunat. Sunat dibasuh. Maksud sunat ni tak wajib buat. Kalau buat dapat pahala. Jika sesuatu yang keluar daripada kemaluan adalah seperti benda najis yang tidak mengotorkan seperti ulat. Yang ketiga, boleh jadi hukum dia harus. Harus ketika mana keluarnya peluh daripada punggung ataupun keluarnya mungkin kadang-kadang disebabkan pakai dengan pakaian yang agak ketat ataupun kita duduk di tempat yang agak pack ataupun padat sangat. Tempat tu pula tak berekon, tempat tu pula penghawaan ni tempat yang panas lah, maka membuatkan peluh. Maka bila peluh keluar pula daripada dubur. Dubur ni punggung lah, punggung kita menjadikan peluh. Jadi bila peluh pada punggung tadi menjadi harus untuk kita basuh. Harus untuk kita basuh. Mubah hukum dia. Yang keempat boleh jadi makruh. Makruh disebabkan kentut. Kalau kita istinja ketika tu jadi makruh. Nak buat boleh tak? Boleh, tak ada masalah, tak berdosa pun. Adapun hukumnya haram beristinja. Di mana hukum haram beristinja? Haram dengan air hasil daripada rampasan ataupun curi. Kita berak kencing, basuh guna ayak orang lain. Kita curi ayak masak orang beli ayak botol ayak untuk dia nak minum. Dia pun balik rumah, sampai di rumah dia nak buka kasut. So dia taklah air mineral dia tu tak di atas. Kita pula waktu tu sampel punya dia letak ayak tu, kita pergi ambil air tu dan kita pun pergi kencing ataupun berak dan kita basuh menggunakan air dia. Maka kita kata hukumnya adalah haram. Ini disebut dalam kitab Kamus Fiqh, muka surat 87. Baik, ada 4 rukun istinja. Apa makna rukun? Rukun ni dengan asbab dia terdirinya satu-satu benda tu. Contohnya solat, kena ada 13 rukun. Hilang salah satu rukun, maka tidak sah dan tidak terangkat daripada istinja tersebut. Ataupun bila salah satu rukun tak ada dalam apa benda yang kita lakukan, maka terbatal ataupun tidak terdiri dengan sempurna daripada apa yang kita kerjakan. Tidak terdiri dengan sah daripada yang kita lakukan. Contoh menikah. Ada pengantin laki, adanya wali, adanya saksi. Tiba-tiba tak ada pengantin perempuan. Boleh tak menikah? Tak sah. Maka tak terdiri di antara rukun yang cukup untuk nak buat kita punya ibadah. Maka sama dengan istinja, ada 4 rukun yang diletakkan dalam kitab. Yang pertama, rukun beristinja disebut dengan orang yang beristinja. Mesti disebut dengan pelaku. Mesti kena ada pelaku yang nak buat. Mesti ada orang yang dia mungkin berak dan kencing, baru wujudnya rukun yang pertama daripada istinja, orang yang beristinja. Fa'il dalam bahasa Arab dia panggil fa'il, orang yang nak buat, orang yang nak melaksanakan. Rukun yang kedua, apa yang diistinjakan ataupun apa yang dibasuh, iaitu najis. Bila nak istinja, of course lah ada benda nak cuci. Takkan saja aku orang tak pergi beli ayak berapa, tak ada saja nak basuh pungkung, ada tak? Tak ada. Dia mesti bersebab, maksudnya adanya najis yang keluar sama ada daripada bahagian depan kemaluan ataupun belakang. Maka dengan adanya najis yang nak dibersihkan, maka barulah ada terdirinya ibadah tersebut yang disebut dengan istinja. Maka foundationnya dia kena ada najis terlebih dahulu. Yang ketiga, rukun istinja, tempat-tempat yang diistinjakan, iaitu khubul dan dubur. Mestilah tempat tu wujud. Yang keempat, alat untuk istinja. Alat untuk istinja iaitu air ataupun batu ataupun lain-lainnya. Maksudnya mesti ada salah satu komponen tersebut. Mesti kena ada air,
mestilah kena ada batu, mestilah kena ada tisu. Kerana tak boleh ada semua, mesti kena ada salah satu daripada komponen-komponen tersebut. Nanti kita akan bincang mana yang lebih afdal di antara air, di antara batu dan di antara tisu. Dan maka disebutkan keempat-empat rukun istinja tu dalam dalam kitab Manar Al-Huda, muka surat 43. Alat-alat istinja ini ada beberapa yang tidak boleh digunakan. Alat-alat istinja ada 4 benda yang tidak boleh digunakan untuk istinja. Di antaranya benda yang cair seperti air mawar dan cuka. Jangan buat leceh pula. Saja dia kata nak try basuh, nak istinja pakai air cuka. Tuan-tuan jangan, panas mempuih lagi. Tak boleh. Yang kedua, tak boleh menggunakan benda yang kena najis ataupun tai unta yang kering. Maksudnya benda yang dah memang kotor, maka tak boleh digunakan untuk membersihkan kekotoran. Mana mungkin benda yang kotor boleh membersihkan kekotoran? Tak boleh. Maksudnya benda tu, tisu tu dah kena najis dah. Kita pun guna tisu yang sama untuk membersihkan najis kita. Tak boleh. Dia kata, Ustaz, kami belajar matematik dulu. Dia kata negatif bertemu negatif jadi positif. Jadi najis membersihkan najis, dia kata boleh bersih najis. Tak boleh formula tu. Formula tu guna untuk matematik boleh untuk yang kehidupan hakiki tak boleh. Sebab najis dia tidak menghilangkan hadas ataupun tidak mengangkat hadas-hadas dan dia tidak membersihkan. Maka ataupun menggunakan tai unta yang kering. Okey, ingat, tai unta ni bila dia kering, disebabkan mungkin keadaan cuaca yang agak panas membuatkan dia akan jadi keras, tuan-tuan. Keras dia tu memang keras betul-betul. Kalau ambil tai tu baling ke orang, tuan-tuan, kalau kena kepala tu bunyi kelekuk jugalah. Dia bukan macam tai lembu. Tai lembu ni kalau dia kering, sifat dia tak berapa nak keras. Tapi tai unta ni dia memang keras betul, macam batu, tuan. Maka ada orang dia mungkin dia berak tiba-tiba ataupun dia buang najis besar, tiba-tiba dia menggunakan tai unta untuk bersih, maka tak boleh. Sebab yang digunakan itu juga adalah najis, maka dia tidak menghilangkan najis yang ada pada tubuh kita. Yang ketiga, benda yang tidak boleh menanggalkan najis seperti tanah yang hancur. Sebab tu saya kata tadi, dalam bab tayamum kita guna tanah. Kita menggunakan debu. Tetapi dalam bab istinja, untuk mencucikan najis yang ada pada tubuh sama ada depan ataupun belakang, tidak boleh menggunakan tanah yang hancur. Tak boleh. Kena dia pergi ambil pula istinja guna ni, dia pergi basuh, lagi tak bersih, tuan, makin kotor. Yang keempat, benda yang licin seperti buluh ataupun plastik. Ataupun kertas plastik, buluh atau plastik. Tuan-tuan pakai buluh, tuan-tuan gila. Basuh berak, basuh najis berak ini, kita berak tiba-tiba basuh menggunakan buluh. Allahu Akbar, tuan-tuan. Sebab buluh tu sifat dia adalah lincin. Bila sifat dia lincin, dia tidak mengambil ataupun dia tidak menanggalkan najis yang ada pada tubuh kita. Malah dia akan tersebar pula. Patutnya najis satu tempat je. Sebabkan menggunakan benda yang lincin, sama ada plastik ataupun buluh, dia tarik habis satu badan lagi. Maka sebab tu tidak boleh menggunakan benda yang licin seperti buluh ataupun plastik. Tak boleh. Sebab dia, sifat dia tu dia tidak menghilangkan najis pada tubuh. Kena pula dia pergi ambil buluh yang jenis buluh runcing, yang jenis ada jadi ni gatai tu kan. Allahu Akbar, sadaqallahul azim lah cerita dia. Maka tak boleh. Yang kelima, benda yang dihormati seperti makanan manusia, umpamanya roti. Maksudnya dia tak ada benda apa dah. Tengok-tengok dia tengah makan roti, tengok-tengok ayak tak ada, maka dia pun ambil roti tu buat. Tak boleh. Ketika tu hukumnya jadi haram, sebab benda itu benda makan, benda yang patut dimuliakan. Benda-benda makan ini. Sebab kadang-kadang kita tengok ramai orang buat lolak itu je, makanan-makanan dia buat lebih kurang. Dia buang ketika lebih dan sebagainya. Hati-hati, tuan. Takut kita tidak ada jawapan untuk bentang di hadapan Allah asbab daripada pembaziran yang kita lakukan. Maka bab ni tolong hati-hati.
ataupun makanan jin seperti tulang. Sebab tu disebut tulang tidak boleh digunakan untuk membersihkan najis sebab dia adalah makanan-makanan jin. Sebab tu kalaulah ada binatang yang mati di kawasan rumah, maka eloknya agar kita ambil makanan tulang-tulang atau binatang bangkai tu untuk kita tanam ataupun dibuang di tempat yang lain, sebab bila biar tulang ada di kawasan-kawasan rumah, itu adalah benda-benda yang jin suka makan. Bila jin suka makan, dia akan main, dia bertempek di rumah kita, maka biasanya akan wujud gangguan-gangguan dalam rumah. Sebab tu ingat dalam bab perbahasan gangguan-gangguan mistik ataupun sihir dan sebagainya, tak semestinya orang hantar. Kadang-kadang dia bersifat benda tu datang duduk sekejap disebabkan mungkin daripada perbuatan-perbuatan kita yang macam jin juga. Kerja duduk kecam orang, kerja kata ke orang, mengumpat orang dan sebagainya, membuatkan jin seronok lah. Jumpa dia punya join into the club lah. Maka hati-hati dalam bab tu. Makanan binatang seperti rumput kering boleh gunakan untuk beristinja. Adapun makanan ataupun rumput-rumput kering boleh digunakan untuk beristinja. Disebut dalam kitab Idaman Penuntut. Kita dah sebut dah itu kitab Idaman Penuntut secara detail. Cara-cara istinja. Ada dua cara untuk beristinja. Paling afdal. Mana paling afdal ni paling baik. Benda yang paling baik adalah menggunakan air dan batu bersama-sama. Cara istinja yang paling baik berdasarkan syarak menggunakan dua, batu dan juga air. Baik, macam mana? Yang pertama, gunakan batu dahulu. Maksudnya nak istinja, nak bersihkan najis, dah selesai kencing berak ni. Maka kalau ada batu, maka bersihkan terlebih dahulu kekotoran najis yang ada, kemudian bilas dan menggunakan air. Boleh juga menggunakan daun kering atau tisu. Maksudnya sebelum basuh, maka guna dulu tisu yang ada, bersihkan dulu, maka barulah dibersihkan menggunakan air. Jika perlu memilih antara keduanya, baik, maksudnya ada tisu. Kita masuk bilik air sekarang, mostly kebiasaannya ada tisu dan ada air. Maksudnya boleh pilih salah satu je. Maka sebaiknya menggunakan air. Sama ada yang atas tu, maka afdal menggunakan air. Maksudnya ada pilihan ni, ada tisu ataupun ada batu. Batu ada juga air. Maka ketika tu sunat dan afdal kata kita lebih mengutamakan air. Dan disebut tidak disunatkan beristinja. Maksudnya tidak menjadi sunat ke atas kita beristinja menggunakan air kemudian menggunakan batu. Maksudnya gini. Tadi, kalau ada air, adanya batu, pilihan ni, kena pilih salah satu. Maka yang paling baik adalah menggunakan air. Situasi kedua, kita ada air dan ada batu. Baik, mana dulu nak mula? Kalau ada dua-dua, maksudnya boleh guna dua-dua, maka gunakan batu dulu, sucikan najis tersebut, barulah dibilas dengan air. Tetapi tidak menjadi sunat. Kalau ada air dan ada batu, dia basuh dengan air dulu, baru dia menggunakan batu. Maka kata itu tidak digalakkan. Sebab sifat air itu dah cukup untuk membersihkan najis. Adapun batu yang digunakan terkadang boleh bawa pula kepada bakteria ataupun benda-benda yang lain. Sebab air itu dah cukup lah. Sifat air itu dah cukup untuk menyucikan kekotoran yang ada pada tubuh. Maksud faham tak? Maksud gini tadi, faham tak? Maksudnya, kalau saya ni ada air, kemudian saya ada satu lagi, batu. Maka yang sunat adalah menggunakan batu terlebih dahulu. Bersihkan bahagian kotoran. Maka dah habis dah bersih kotoran ni. Maka saya pun bilas dengan air. Maka dapat pahala sunat. Baik, situasi yang kedua, adanya batu dan adanya air. Saya basuh dengan air dah. Tiba-tiba saya pergi genyeh pula, saya pergi tonyoh pula dengan menggunakan batu, maka ketika tu dah jadi tidak sunat. Cukup dan memadai menggunakan air sebab sifat air boleh menyucikan najis sepenuhnya. Ni faham bagi elok? Sebab kadang-kadang sekarang berkemungkinan kebanyakan daripada tempat tandas-tandas awam yang di Eropah ataupun negara airport-airport yang besar, biasanya dia letak tisu dan juga kadang yang negara-negara Islam masih ada air.
Tetapi kalau tuan-tuan, kalau ada air dan tisu yang afdal, ni afdal lah, tuan-tuan tak buat pun tak nak masalah. Yang afdal, ambil tisu, bersihkan dulu bahagian kekotoran, baru basuh dengan air. Boleh tak ustaz kami nak guna air terus? Boleh. Tetapi kalau nak yang sunat dan dapat pahala lebih, cucikan dulu dengan tisu. Maksudnya kita ambil lah 2-3 helai tisu, bersihkan dulu tempat kekotoran, barulah dibilas dengan air. Tetapi dia kata ustaz, macam mana pula kebanyakan negara yang hari ni tak ada air? Tuan-tuan, saya sendiri pun stres dalam bab ni. Nah, saya sendiri pun stres sebab tahun lepas hampir lebih 15 negara yang saya travel. Untuk tahun lepas saja, mostly negara-negara Eropah ni memang tuan-tuan takkan jumpa air lah dalam dia orang punya bilik air. So nak buat macam mana? Memang yang pasti saya sedaya upaya saya akan disiplinkan diri, saya set dalam kepala otak dia, saya tidak akan berak. Saya tidak akan buang najis besar di luar. Kecuali di hotel ataupun di tempat yang kami duduk. Disebabkan di sana, di luar ataupun di tandas biasanya memang tak ada air. Sebab mereka biasa basuh dengan tisu. Allah tuan-tuan, jeng kepala otak kita. Siapa punya idea pandai-pandai duk buat bilik air tak ada air ni, saya geram sungguh. Kalau jumpa confirm saya start, saya sekeh kepala dia tuan-tuan. Maka pada tempat yang macam tu nak buat macam mana? Baik, kalau tuan-tuan nak dapat yang pahala afdal macam ni, sebelum masuk bilik air, tuan-tuan ambil tisu, basahkan tisu tersebut. Kalau tu saya buatlah. Maksudnya tisu, ambil tisu, kemudian saya basahkan tisu tersebut, baru masuk bilik air. Itu untuk isu untuk nak dapatkan pahala yang tadi lah, yang sunat tadi. Sebab hanya kalau dengan sifat tisu saja, biasanya dia tidak memenuhi syarat untuk bersih, untuk suci tadi. Saya pun tak pasti kebanyakan orang-orang Eropah ataupun orang-orang yang bukan Islam, mereka hanya memadai dengan hanya menggunakan tisu. Saya pun tak boleh blow tuan. Rasa macam alamak, jam otak kita. Tapi mereka rasa okey, tak tahulah, wallahu alam lah. Batu ingat, yang disebut apa dengan batu disebut dengan ada 8 perkara disebutkan di antara syarat-syarat untuk istinja. Yang pertama disebut hendaklah menggunakan 3 biji batu. Syarat-syarat istinja yang pertama mestilah menggunakan 3 biji batu. Di antaranya apa? 3 biji batu ini, yang menggunakan 3 biji mengusap pada najis dengan setiap satu, maksudnya sampai bersih. Jika najis masih ada menggunakan 3 batu tersebut, maka wajib menambah ataupun dengan batu lain. Maksudnya gini, syarat dia guna 3 batu, tapi kalaulah selepas guna 3 batu pun masih ada najis, maka ketika tu wajib menambah daripada batu-batu yang lain untuk membersihkan sampai hilangnya najis yang ada pada tubuh. Boleh juga menggunakan satu batu dan mengusap sebanyak 3 kali daripada permukaan batu. Jika najis boleh hilang dengan cara ini, sudah cukup dan tidak semestinya menggunakan batu. Baik, keadaan dia yang kedua, ada 3 batu. Batu tu pula ada 3 bucu yang boleh menyucikan. Maksudnya ada 3 batu, bukanlah macam batu ni tak ada kan. Dia contoh kalau batu tu dia ada 3 macam bata. Contoh, saya bagi contoh bata. Batu bata yang bentuk 4 segi kan, dia ada 4 ruang. Belah ni, belah ni, belah ni, belah ni. So dia pun calik satu dia alih. Calik satu dia alih, calik satu. Dan bila 3 kali dia buat calitan itu, membuatkan memang najis itu dah tidak wujud di tubuh, maka memadai menggunakan 1 biji batu. Tetapi kalaulah dia gunakan 1 biji itu dengan 3 calitan belum bersih, maka dia kena tambah sampailah bersih betul-betul. Tu kena faham bagi elok. Yang ketiga, menggunakan 1 biji batu untuk mengusap setiap kali di tempat najis, kemudian batu itu dibasuh dan dikeringkan, gunakan lagi batu tadi untuk usapan seterusnya. Maksudnya cerita ni ada 1 batu yang kecil, maka dia pun lepas dia guna lepas selesai, maka dia pun bersihkan balik batu tadi, baru digunakan balik. Syarat yang kedua, dalam bab istinja hendaklah boleh membersihkan tempat najis. Hendaklah batu yang digunakan tadi membersihkan tempat najis. Sifat batu tu mesti bersihkan tempat najis. Sebab tu tak boleh batu yang bersifat kotor, tak boleh. Mesti batu tu syarat dia mesti boleh membersihkan tempat najis yang dibasuh. Syarat ketiga, menggunakan istinja menggunakan batu, hendaklah najis tersebut belum kering. Baik, ingat
Kalau menggunakan batu tak boleh waktu najis dah kering. Contoh, ni contoh nak tak sodok. Ni pula. Maksudnya kalau orang ni dia berak-berak, lepas tu orang telefon dia. Waktu selepas dia berak tu, waktu dia buang najis besar, orang telefon dia pun cakap lah, cakap telefon semua ni. Dia pula netizen yang prihatin. Dia tu cerita banyak benda dia cerita sampailah setengah jam cakap telefon. So apa berlaku? Najis yang telah dia keluarkan tadi, yang masih sisa-sisa yang ada pada tubuh dia tadi, dah pun kering. Maka ketika tu tidak boleh menggunakan batu untuk membersihkan najis tersebut, hal kerana najis tadi telah pun kering. Batu disebut tidak boleh menggunakan batu jika najis sudah kering semuanya atau separuh keringnya, kerana batu tidak menghilangkan najis yang sudah kering. Batu sifat dia tak boleh bagi hilang, tetap air yang menghilangkan. Jika keadaan situ wajib menggunakan air. Habis cakap telefon, tengok alamak dah kering, maka nak guna tisu tak boleh. Maka wajib kena menggunakan air. Dia kata, ustaz, ayak tak ada. Telefon kan ada? Telefon jiran sahabat, main tak ayak ustaz. Sebab apa? Nak basuh berak, batik dah kering dah. Contoh. Saya cerita ni nak bagi jelas, nak bagi faham agar tuan-tuan tak keliru. Tuan-tuan time tak jadi kita tak apa. Time jadi takut kita pening, tak tahu nak buat apa nanti. Tetapi dapat menghilangkan dengan maksudnya air tadi boleh menggantikan batu walaupun dalam keadaan kering, still dia akan boleh bagi manfaat kepada keringnya, hilangnya sifat kotor ataupun najis yang ada pada tubuh. Yang ke 1, 2, 3, 4. Yang keempat. Yang keempat, hendaklah najis tersebut belum bergerak ke tempat lain. Maksudnya tak transfer. Kita tak berpindah najis tu ke tempat yang lain, wajib untuk kena cuci dah. Contohnya apa? Maksudnya najis tidak kena tempat lain selain daripada lubang dubur ataupun kepala zakar ataupun bibir faraj. 3 tempat lah. Sebab tempat-tempat ni tempat yang keluarnya najis. Maksudnya selain dah berpindah, maksudnya contoh kita buang najis besar ataupun kita kencing. Kita kencing je, tengok-tengok titisan daripada air kencing tadi mungkin kena di tempat-tempat ataupun anggota pada yang lain, kena paha, kena kaki dan sebagainya, maka wajib dibersihkan. Bersihkan dengan air. Baik. Yang keenam, yang kelima, hendaklah najis tersebut tidak bercampur dengan benda-benda yang lain. Apa makna benda yang lain? Maksudnya ia tidak bercampur dengan benda basah seperti air ataupun air kencing ataupun benda-benda yang lain. Sama ada najis seperti tahi binatang ataupun suci seperti debu. Jika bercampur dengan benda basah, maka wajib menggunakan air. Baik, faham begini. Makna istinja dengan batu ni, dia kalau najis kita tu solid dan tak bercampur dengan air, tak bercampur dengan benda-benda yang lain yang basah, maka boleh guna batu. Tapi bila dah bercampur ni maksudnya mungkin dah kena air kencing kita tadi tu, dah kena merebak teruk, maka wajib ketika tu menggunakan air, tidak boleh memadai ataupun cukup dengan hanya menggunakan batu, tak boleh. Baik, maka tadi berapa? Yang kelima. Yang keenam, hendaklah najis tersebut tidak berpindah daripada lubang dubur dan hasyafah. Maksud hasyafah ni kepala zakar. Kepala zakar ni hujung dia ada kepala, maka kat kepala zakar itu mestilah najis tu tak berpindah daripada dua sifat tadi. Sama ada daripada belakang, sama tu ada pada depan. Maksudnya daripada punggung ataupun daripada zakar kemaluan kita tadi, najis tak berpindah ke tempat yang lain. Makna dia apa? Sudah jelaskan pada tadi, maksudnya tak berpindah kepada tempat-tempat yang lain. Yang ketujuh, hendaklah najis tersebut tidak terkena air. Mesti tak kena daripada air-air yang boleh merosakkan sifat daripada, maksudnya najis tadi dia campur dengan air, maka dia campur dah tak boleh. Dah tak boleh. Yang ke-8, hendaklah batu yang digunakan itu bersih. Batu yang digunakan tadi, wajib ke atas batu tadi adalah batu yang bersih. Tidak sah disebut dalam kitab Muqaddimah Al-Hadramiyah, muka surat 41, dia kata apa? Tidak sah batu-batu yang digunakan, batu yang telah pun terkena najis. Contoh situasi, ini contoh mungkin takkan pernah berlaku pun. Tuan-tuan berak, tuan-tuan buang najis besar,
Tengok-tengok ada tisu yang tuan-tuan tengok tisu tempat tuan-tuan habis. Tengok-tengok ada tisu yang sebelah je. Tisu tu dah confirm digunakan. Mungkin basuh air kencing dia. Tuan-tuan tengok pun nampak dah guna. Tuan-tuan pun ambil tisu tersebut dan tuan-tuan basuh. Tuan-tuan punya dengan nak beristinja untuk bersihkan kekotoran najis yang ada pada tuan-tuan. Maka tidak sah ketika tu istinja tersebut. Disebabkan benda yang digunakan tadi telah diyakini, telah digunakan oleh orang lain dan mu'tamad telah adanya wujudnya najis pada tempat tersebut. Sebab tu ingat dalam bab ni kita mungkin nampak macam alamak benda-benda macam ni pun nak belajar. Ya, kena belajar sebab bila kita tak tahu maka dalam kejahilan kita akan banyak buat silap. Catatan penting. Jika beristinja menggunakan air sunat membasuh, khubul terlebih dahulu kemudian barulah dubur. Maksudnya gini. Bila kita mula nak membasuh, nak mula beristinja menggunakan air. Ni cerita dia menggunakan air. Kalau menggunakan air, wajib memulakan kemaluan depan, baru kemaluan belakang. Saya ulang. Ketika menggunakan air, wajib memulakan ataupun wajib mendahului yang depan, kemaluan depan, barulah pi kepada dubur, belakang. Manakala jika menggunakan batu, maksudnya menggunakan tisu ataupun batu, maka sebaliknya. Sebaliknya dia apa? Maksudnya daripada dubur, daripada yang belakang, kemaluan belakang, barulah mai ke depan. Dia sebalik je lah. Maksudnya kalau yang guna air, daripada depan ke belakang. Kalau menggunakan batu, belakang dan juga depan. Ini disebut dalam kitab Kashifah As-Saja'. Surat 34. Jadi sekadar untuk kefahaman kita lah. Dan beberapa benda yang ditulis oleh para ulama kita, di antaranya adab-adab ketika membuang air kecil. Ada beberapa adab. Nak buang air kecil pun ada adab. Betul kita sebut daripada awal lah, itu Islam ni agama yang kamalat, yang sangat sempurna. Sehingga kan pada kita nak buang air pun Islam ajak. Sampaikan ada adab-adab. Kita dalam Islam ni dengan mak ayah ada adab, dengan adik-beradik ada adab, dengan pekerja ada adab, dengan majikan ada adab, dengan orang tua ada adab, dengan orang lebih muda ada adab. Sehingga kan dalam bilik air ada adab. Bukan takat dalam bilik air, saat nak menunaikan hajat dalam bilik air pun masih diajarkan adab. Di antaranya apa? Tidak boleh menghadap ataupun tidak dia menghadap ke arah kiblat. Maksudnya arah kiblat ataupun membelakangkan kiblat. Masa disebut adab kita nak berak, nak kencing, jangan menghadap kiblat ataupun membelakangi kiblat. Sebab tu waktu kita nak buat rumah, sebaiknya waktu minta arkitek struktur rumah kita, minta agar kiblat itu bukan sama ada menghadap ataupun membelakang. Maksudnya dia mesti balik sisi. Maksudnya kalaulah kiblat ni arah saya bercakap dengan tuan-tuan, ni macam ni. Maksudnya tandas tersebut mestilah, kalau contoh ni tandas duduk dia mesti duduk macam ni. Nampak nah? Dia bukan ke arah sini ataupun dia bukan ke arah membelakangi macam tu. Maksudnya saya duduk belakang sanalah. Bukan macam tu. Disebabkan apa? Dalam kitab Syarah At-Tanbih, kata Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala mengatakan arah kiblat itu sesuatu benda yang agung, benda yang mulia. Oleh itu wajib menjaga keagungan arah kiblat dalam keadaan tempat yang terbuka. Maksudnya sebolehnya agar kalau boleh, maksudnya cuma kalau rumah kita ada ruang tu je tak apalah nak buat lagu mana kan. Tapi kalau ada pilihan, sebab tu sebaiknya kita structure lah benda tu bagi elok. Maklumkan pada arkitek. Biasanya arkitek yang senior-senior dia dah tahu. Biasanya arkitek yang muda-muda ni dia tak kisah sangat bab tu. Ya tidak salah dan tidak betul. Janganlah sebab saya sebut ni sekali tuan-tuan yang terus pergi pecah beli ayam pula. Suami kata ni awak jadi macam ni. Dia kata ustaz tu abang dah. Tak boleh untuk membelakangi ataupun mengarah ke arah kiblat. Ni yang dah buat nak buat lagu mana kan. Ambil ni sebagai ilmu untuk rumah lain. Rumah anak kita dan sebagainya. Nanti tengok ingat anak nak buat rumah kan. Kita pun pergilah beritahu kat dia, abang, rumah ni jangan ada kiblat. Ia mesti alik lain. Alik ni ke, alik depan, alik belakang ke, ikut caramu lah. Tapi jangan menghadap kiblat ataupun membelakangi kiblat. Beres. At least. Ataupun anak kita nak beli rumah, kita pun pergilah Riki pergi survey rumah. Waktu kita pergi ke rumah tu, kita tengok dah.
Ana bila air dia alik ana tengok, tengok ah benda-benda gitu. Nak cakap Ganu pula kita. Saya orang Ganu tuan. Saya asal Terengganu, tapi besar di Kedah. Jadi cakap Kedah lebih pekat daripada Terengganu. Disebabkan kepekatan Kedah menghazaf ataupun menghilangkan logat Terengganu saya. Tapi saya tetap asal Terengganu lah. Maka faham adab-adab dia ketika mana kita nak qada hajat sama ada kecil ataupun besar, dalam keadaan tidaklah dia ini menghadap ke arah kiblat. Itu adab yang pertama. Yang kedua, tidak dilakukan pada air yang tidak mengalir, seperti dalam perigi ataupun parit yang tidak mengalir airnya, sama ada air banyak atau sikit dia gini. Maksudnya ketika kita nak qada hajat sama ada kencing ataupun berak, seboleh-bolehnya kalau kita tengok kawasan tu air dia tak bergerak, maka janganlah kita pergi pancuk kencing dalam tu pula. Janganlah kita pergi berak gitu. Nanya ke orang, tuan-tuan, kawasan tu lopak air tu tak besar pun. Kecil je lopak air tu, tuan-tuan. Lepas tu kita pula boleh pula lagi kencing dalam tu. Kita pergi berak dalam tu. Orang petang-petang budak-budak mari nak mandi. Mandi tengok, nampak kapal selam terapung tu teh. Jangan buat nanya gitu. Dia tak berdosa, cuma elok sebab mungkin tempat itu ada orang gunakan sebagai sumber air dia. Maksudnya adab dia jangan dibuat ataupun dikencing ataupun diberak di tempat-tempat yang air tidak mengalir. Yang ketiga, adab dalam Islam, dalam bab istinja, tidak dilakukan di bawah pokok buah-buahan walaupun ketika tidak berbuah. Janganlah buat di bawah pokok-pokok berbuahan. Jangan buang air kecil ataupun besar di bawah pokok buah-buahan. Sebab boleh jadi fitnah. Bayangkan tuan-tuan pergi ke Cameron Highland. Pergi ke Cameron Highland, tuan-tuan nak petik buah strawberry. Dalam nak petik buah strawberry, tuan-tuan kali bawah tengok-tengok ada najis air besar orang. Bukan hak yang binatang, yang manusia punya. Dia pun tulis. Dia kata ini adalah najis Pak Mat pagi tadi. Tuan-tuan ketika tu tuan-tuan agak-agak tuan-tuan nak makan, nak gamuk lagi tak nak petik buah strawberry tu. Maka dia dah jadi, walaupun tak salah, kebanyakan dan disebut di antara baja terbaik adalah baja daripada najis manusia. Ya, kita akui. Benda itu dibuktikan dalam beberapa kajian. Tetapi janganlah nanya ke orang, tuan-tuan. Orang tengok tu nak makan, tentang lepas ketekuk, rasa ya Allahu Akbar. Maka sebab tu dalam adab dalam Islam tidak boleh buang hadas ataupun kencing ataupun berak di bawah pokok-pokok yang berbuah, sebab boleh menjadikan fitnah kepada orang lain. Yang keempat, tidak dilakukan di jalan raya. Jangan. Kalau kita berhenti di highway pun janganlah kencing ataupun buang najis besar di dekat-dekat dengan jalan. Pilah ke dalam sikit. Sebab saya tengok budaya, minta maaf budaya ni, saya pergi ke China. Dia orang bab ni memang saya tak tahu lah, mungkin bab hygiene kot. Bukan semua. Tak lagi kata saya resis pula tak. Kalau tuan-tuan yang biasa pergi ke China, saya berapa kali lah sampai di sana untuk urusan bisnes lah. Jadi bila pergi di sana memang tuan-tuan, kadang-kadang najis kita tengok dia orang ni relax ya, pancut tepi jalan, dia boleh berak tepi jalan. Kita pula rasa annoying tuan. Kita rasa macam duduk di sana tu rasa macam betul tuan. Jadi macam tak secure gila sebab dia orang ni tak kisah. Dia orang tak kisah takkan nak buat benda macam tu. Tapi kita dalam Islam banyak jangan buat macam tu. Tuan-tuan bukan lembu. Lembu tak apa, relax dia nak berak, dia angkat bungkok dia angkat ekor dia berak ikut suka, dia kencing ikut suka. Kita bukan macam tu. Kita adalah makhluk Allah yang diberikan akal, maka dengan asbab akal datangkanlah rasa malu untuk kita buang di tempat-tempat yang seperti jalan raya. Yang kelima, tidak dilakukan di lubang kerana kemungkinan ada jin dan binatang itu. Maksudnya bila tuan-tuan tengok ada satu kawasan yang ada lubang. Lubang dan sebagainya, jangan, sebab berkemungkinan itu adalah rumah jin ataupun binatang yang duduk dalam tu. Contohnya binatang ni dia arnab tu dia koreklah lubang dia, nak buat rumah dia dalam tu. Sebab dia nak jaga daripada buruk dia, pemangsa-pemangsa yang boleh tangkap dia. So dia buatlah lubang. Kita pun buta perut, relax je kita pergi kencing dalam lubang tu. Relax je kita pergi berak, kencing boleh tahan angin. Mungkin dia ingat, ni ada hujan ke apa, ni pergi berak, dia nak keluar-keluar, awak tertutup ni. Tertutup bukan tutup dengan batu, tertutup dengan najis air besar kita. Dalam bab ni juga sebab tu orang tua-tua sangat marah.
Bila kita tengok ada busut apa ni? Dia panggil apa? Busut apa? Anak-anak ataupun semut, kan? Busut-busut yang dia buat kan, sarang-sarang dia buat tu, relax kita pergi kencing. Orang tua-tua marah. Ni orang tua-tua semua dia kata saya lagi hang balik, saya lagi bengkak lah sebagainya, bentan lah sebagainya. Memang tak boleh sebab makhluk depa ni makhluk Allah. Semut tu makhluk Allah, anak-anak tu makhluk Allah. Jadi saat kita menzalimi dia, bayangkan apa yang dia akan doa kepada kita. Sebab tu Allah sebut cerita tentang Nabi Sulaiman alaihissalam ketika nak pergi berperang, sampai di satu kawasan Nabi Sulaiman alaihissalam mengarahkan tentera-tentera dia berhenti. Maka Nabi Sulaiman berdialog, pelik tentera dia. Nabi Sulaiman berdialog, kata wahai semut-semut, pergilah tempat untuk kamu berlindung. Maka Nabi Sulaiman tu sendiri memberikan ruang dan peluang untuk tidak menzalimi binatang-binatang. Kalau kita langgar nak buat lagu mana kan, nak perang kan, tapi tak, masih lagi menjaga kebajikan binatang. Jangan duk pi tutup lubang-lubang yang ada binatang, kemungkinan takut ada jin di situ. Yang keenam, antaranya lagi diajarkan kepada kita, 5-6, tidak dilakukan di tempat berteduh, tempat-tempat orang berehat. Kita pergi R&R, tandas penuh, kita pun berlepas di tepi-tepi tu, tak boleh, sebab tempat tu tempat orang nak berteduh atau nak berehat. Yang ke-8, tidak bercakap-cakap ketika membuang air kecil dan air besar. Kecuali apabila sangat perlu sahaja. Ni hati-hati. Banyak gila kita tengok waktu duk berak kencing tu, fasa perkenalan pula dah. Dia duk di R&R berak. Saya pernah sampai duk di R&R tu, kita basuh dan kencing, kita tengok jadi rimah pula. Dia boleh bersembang. Weh, kita nak pergi mana lepas ni? Tak, aku pun tak tahu. Lah ni duk beli air lain, ni beli air lain ni. Dalam duk beli air, duk buang najis besar dengan najis kecil ni, saya syok. Mungkin depa dua orang ni dia panggil berak berjemaah kot. Dia boleh bersembang, tanya nak pergi mana apa semua, padahal tadi dalam kereta tadi berapa lama dia duduk, tiba-tiba galak nak sembang dalam bilik air. Maka jangan bersembang kecuali yang perlu. Makna perlu ni memang betul-betul tuan-tuan. Contoh masuk bilik air, masuk bilik air nak berak, tuan-tuan dah selesai dah. Dah buang najis besar ataupun najis kecil, tengok-tengok air tak ada. Jadi air tak ada, dia nak buat apa? Nak kena cari air. Nak keluar, orang ada. Malu. Takkan nak pakai seluar nak pergi ambil basuh kat luar? Tak boleh. Tandas awam. Maka ketika tu kena minta tolong orang. Maka boleh untuk bercakap. Jangan duk buat strict sangat kan. Dia kata, saya dengar dalam kitab fiqh, Ustaz Isra kata tak boleh bercakap. Dia pun dia buat bahasa isyarat. Mampu orang nak faham. 2 jam setengah sangkut dalam bilik air. Maka boleh bercakap hanya bila perlu. Dan yang ke-9, tidak menghadap matahari dan bulan dan tidak membelakangkan kedudukannya, kerana keduanya adalah tanda kebesaran Allah dan kekuasaannya. Sebab tu saya kata tadi, first bila nak buat bilik air, tu ada pantang-pantang. Yang ni bukan wajib untuk jaga, tetapi adab. Yang awal pertama sekali, jangan menghadap kiblat atau membelakangkan kiblat. Jadi struktur ataupun kedudukan bila nak buat bilik air, dia mesti menghadap ke arah sisi. Maksudnya kalau kiblat saya semayang ke arah ni, maka tandas saya duduk macam ni. Dia mesti duduk memanjang ke sini. Baik, sama juga, maka biasanya arkitek-arkitek yang lama-lama dia akan tahu, sebaiknya mereka tidak akan buatkan, kalaulah matahari naik belah ni, contoh matahari naik belah ni, maka bilik air dia akan belah ni. Matahari naik belah ni, dia akan buat belah ni. Tapi mana yang lebih utama kalau di antara arah kiblat dan juga arah bulan? Contohnya arah kiblat dia belah sini. Arah bulan belah ni, dan of course lah matahari akan duduk belah ni. So dia kata, Ustaz, kiblat tak boleh, bulan pun tak boleh, matahari pula nak berak ke mana? Nak berak ke atas? Tak boleh. Kalau ada pilihan macam tu, maka utamakan arah kiblat. Utamakan arah kiblat. Benda tu tak wajib tapi kena jaga. Baik. Sunat ataupun disebut benda-benda yang lain yang disebutkan di dalam kitab, ada beberapa benda. Di antaranya ada beberapa benda yang perlu dijaga dalam bab istinja. Di antaranya kena jaga sunat berlindung daripada pandangan manusia. Sunat ke atas kita daripada kencing ataupun
buang najis besar ini daripada pandangan manusia. Maksudnya biar ada rasa malu. Dan insya-Allah esok kita akan sambung lagi sunat-sunat dan apa benda yang ditambah seperti mana doa ketika nak masuk tandas, doa ketika nak keluar tandas, apa hukum tengok kemaluan, apa hukum tengok najis, apa hukum kencing berdiri. Esok kita akan bahas dalam bab perbahasan kedua dalam bab istinja insya-Allah. Jadi kita akan sambung bacaan kita hadis kita insya-Allah setengah jam pada malam